اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi alhamdulillah kita dapat menyambung kembali slot talaki Safinatun Najah menggunakan kitab Safinatun Najah. Jadi untuk slot petang ini, saya seorang diri, Ustaz Wan Junadi Wan Jaafar. InsyaAllah lah kita sama-sama ambil ilmu daripada slot talaki Safinatun Najah. Menggunakan kitab Safinatun Najah, insyaAllah akan menyambung pembicaraan rukun iman yang keenam. Pembicaraan rukun iman yang keenam. Kitab Safinatun Najah, kalau edisi hok Jawinya, muka surat 2, baris bawah sekali. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal yaumil akhiri wa bil qadri khairihi wa syarrihi minallah. Terjemahan dia dan kelima daripada 6 rukun iman. Percaya pada hari kiamah, percaya pada hari akhir, percaya pada hari kesudahan. Yang mana slot yang terdahulu membicarakan berkaitan dengan hisab. Jadi pembicaraan berkaitan hisab ni saya pergi kepada berkaitan dengan ketika hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, berkaitan dengan amal-amal yang kita lakukan, amal-amal yang kita perintah yang kita tidak lakukan. Kemudian macam mana pula ketika hisab berkait dengan dosa sesama kita, dia panggil dosa anak Adam. Jadi hak ni sidang pendengar ambil perhatian molek lah. Kita kena banyak muhasabah, banyak tafakkur. Terutama kita berada di bulan Ramadan. Kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Hari ni hari yang ke-27 Ramadan. Jadi kita sudah berada di penghujung Ramadan. Jadi di bulan Ramadan ni sama telah lagi lah kita kena perbanyakkan muhasabah. Kita hisab diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab akan diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita sama-samalah ambil pengajaran molek hak berkaitan dengan pembicaraan bab hisab. Jadi sidang pendengar boleh mengikuti hot live FB dan boleh share hot live FB. Dan sidang pendengar yang tidak dapat mengikuti live FB, tidak dapat mengikuti siaran radio Mani FM dan live FB, masih lagi boleh mengikuti kemudian melalui simpanan live FB. Dan boleh juga yang sudah mengikuti slot talaki Safinatun Najah melalui radio Mani FM dan juga live FB, boleh mengulangi kembali pembicaraan kitab Safinatun Najah. Jadi berkaitan dengan hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana slot terdahulu saya pergi kepada macam mana berhadapan dengan Allah, hak berkaitan dengan dosa-dosa kita meninggalkan kefarduan. Contohnya ponteng puasa, contohnya tinggal sembahyang, contohnya zakat tidak dibayar, atau saya sebut dah minggu lepas. Kemudian nak perinci lagi lah hak berkaitan dengan dosa-dosa tinggal kefarduan. Hak tu kena
belajar dalam kitab fiqh lah, dia akan membicarakan macam mana kita nak mengqadakkan kembali kefarduan yang kita tinggalkan. Yang mana pembicaraan qada ini adalah pembicaraan taubah. Pembicaraan taubah ini pembicaraan dalam kitab tasawuf, sebab taubah adalah ketaatan hati. Taubah bukan ibadah zahir, ibadah fiqh bukan. Taubah adalah sifat mahmudah, sifat kepujian di hati. Itu pembicaraan dalam ilmu tasawuf. Dalam ilmu tasawuf dia akan membicarakanlah macam mana dia punya syarat taubah, rukun taubah. Sebab tanpa kita bertaubah, kita akan berhadapan di mahsyar. Tetapi apabila kita bertaubah, taubah yang nasuha, taubah yang sebenar-benarnya, kita berhadapan di mahsyar tanpa ada dosa yang kita sudah taubah, di tempat dosa yang kita taubah digantikan dengan pahala kebajikan. Sangat beruntunglah mereka yang berhadapan di mahsyar ketika hisab dalam keadaan telah bertaubah daripada dosa-dosa yang dilakukan. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun. Terutama kita berada di bulan Ramadan. Tapi pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala sangat luas. Bukan hanya terhad di bulan Ramadan, tapi sama telah ketika berada di bulan Ramadan. Tapi pintu taubah sentiasa terbuka. Pintu taubah sentiasa terbuka. Orang yang puluh-puluh tahun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, sembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hidup di atas dunia milik Allah, makan minum milik Allah Subhanahu Wa Taala, tiba-tiba menyembah akan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, puluh-puluh tahun mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha Pengampun. Bertaubah sahaja orang yang syirik, yang kafir puluh-puluh tahun dengan mengucap dua kalimah syahadah serta beriman. Di saat yang pertama, orang kafir yang mensyirikkan Allah puluh-puluh tahun, mengucap dua kalimah syahadah, beriman sesaat, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala dosa kesyirikan sebesar-besar dosa selama puluh-puluh tahun. Itulah luasnya pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama telah kita orang Islam yang beriman, yang tidak pernah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita ni banyak lakukan dosa-dosa furung agama, sama telah pintu taubah sangat terbuka luas. Jadi mudah-mudahan kita menyempurnakan tuntutan taubah sebelum kita sampai ajal, dan akhirnya kita akan berhadapan dengan Allah di padang mahsyar ketika hisab dalam keadaan kita sudah bertaubah. Jadi ini balik kepada ilmu tasawuf, bicara bab taubah, syarat dan rukun taubah. Taubah adalah ibadah batin. Adapun sembahyang sunat taubah, kemudian perbanyakkan istighfar, itu adalah tuntutan yang sunat. Sembahyang sunat taubah adalah perintah yang sunat. Perbanyakkan istighfar adalah perintah yang sunat, dan kedua-duanya adalah ibadah zahir, bahagian fiqh. Adapun taubah wajib ijma' ulama'. Kemudian taubah bukan ibadah zahir, taubah bukan fiqh. Taubah adalah ibadah batin. Jadi sembahyang sunat taubah ke, perbanyakkan istighfar ke, ianya bukan rukun taubah, tetapi disunatkan. Cuma ianya bukan rukun taubah. Jadi saya nak bertaubah, adakah saya perlu sembahyang sunat taubah? Saya nak bertaubah, adakah saya perlu perbanyakkan istighfar? Perlulah, itu disunatkan. Tetapi itu bukan rukun taubah. Jadi macam mana saya nak bertaubah? Nak bertaubah, yang pertamanya balik kepada ilmu. Belajar fardu ain molek. Saya nak bertaubah ni, belajar fardu ain, itulah permulaan kita bertaubah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubah daripada dosa akidah yang salah, bertaubah daripada dosa tinggal semayang, bertaubah daripada dosa kerana semayang yang tidak melengkapkan syarat dan rukun, bertaubah daripada dosa-dosa hati, riak, ujub, takabur. Itu semua balik kepada ilmu. Kemudian bertaubah
kepada akidah ahli sunnah wal jamaah, balik pada ilmu, bertaubat dengan bahu kita sembahyang yang sebenar-benarnya, yang lengkap syarat dan rukun, itu balik pada ilmu. Kita bertaubat dengan hati kita bersifat dengan sifat yang baik, itu pun kembali kepada ilmu. Jadi bab taubah ni balik pada ilmu. Pembicaraan di antaranya berkaitan dengan tinggal kefarduan. Kemudian saya ada sentuh. Jadi sidang pendengar jangan lupalah, ini bicara bab hisab. Tapi di bulan Ramadan ni nak perbanyakkan muhasabah tadabbur, kita bicara hak sekarang. Hisab tu yang kita imani akan berlaku di hari akhirah. Jadi saya nak bicara sekarang sebelum sampai masa kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak terlebih dahulunya hasibu anfusakum terlebih dahulu. Hisab akan diri kamu. Bila kamu hisab diri kamu ni? Ini sekarang. Qabla an tuhasabu, sebelum kamu dihisabkan di hadapan Allah, itu di hari akhirah. Jadi nak bicara sekarang ni, hasibu anfusakum, hisab akan diri kamu. Kena kira dosa-dosa kita. Contohnya, dosa dengan anak Adam. Dia dalam kitab Minhajul Abidin, kitab Tasawuf Imam Ghazali rahimahullah, pembicaraan taubah ni panjang. Dimulai dengan bicara taubah daripada dosa usuluddin, dosa pegangan. Kemudian pergi pada dosa furu'uddin, dosa cabang agama. Dosa furu'uddin itulah dibagi kepada 3. Dosa furu'uddin dibagi pada 3. Dosa kita dengan Allah. Contohnya berjudi, minum arak. Contohnya makan riba, makan rasuah. Itu dosa kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, dosa kita dengan Allah kerana meninggalkan kefarduan. Itu semua dosa furu'uddin, cabang agama. Kemudian yang ketiganya, dosa kita dengan Allah tapi berkait dengan kesalahan kita sesama kita, dosa dengan anak Adam. Dosa sesama kita, dosa anak Adam. Jadi hak berkait dengan dosa sesama kita, saya ada sentuh selak yang terdahulu, sentuh sedikit. Kemudian hak dahulu pun saya ada sentuh sedikit. Hak dosa dengan Adam, hak 5 perkara. Yang mana dosa dengan Adam, hak 5 perkara tu dalam kitab Minhajul Abidin, dia panjang. Dosa kerana meninggalkan kefarduan bicaranya agak pendek. Yang panjangnya adalah dosa kerana dosa kita sesama kita. Dia panggil dosa dengan anak Adam. Dosa sesama kita dipanggil dosa dengan anak Adam. Dibagi kepada 5 dosa sesama kita. Dosa pada agama, dosa pada diri, dosa pada harta, dosa pada maruah, dosa pada kehormatan. Dibagi 5 hak dosa kita sesama kita, dosa dengan anak Adam. Dosa kita sesama kita dalam bab agama, contohnya mengkafirkan, mensyirikkan, membid'ahkan sesama orang Islam yang beriman. Ini dosa dengan anak Adam. Mensyirik, mengkafir, membid'ahkan sesama anak Adam. Ini dipanggil dosa dengan anak Adam pada agama. Yang mana di antara rukun taubahnya wajib minta maaf dengan anak Adam yang kita ada dosa dengan mereka dalam bab agama. Dosa kita dalam bab agama, kita kena hadap dengan anak Adam tersebut dan kita wajib kena minta maaf. Ni dia. Jadi sidang pendengar, kemungkinanlah untuk selok minggu ni, kalau tak boleh nak menyambung balik pembicaraan rukun iman yang ke-6, pembicaraan hisab, insyaAllah di selok akan datang lah. Di selok akan datang akan menyambung kembali hak pembicaraan rukun iman yang ke-5. Bukan rukun iman yang ke-6. Rukun iman yang ke-5, hak pembicaraan berkaitan dengan hisab. Jadi dia berkait dengan dosa dengan anak Adam ini. Di antara rukunnya, kita wajib berhadapan dengan anak Adam tersebut. Minta maaf, minta halal. Wajib kita berhadapan dengan anak Adam tersebut. Kemudian, kalau kita tidak dapat berhadapan dengan Adam tersebut, yang kita ada kesalahan. Ini cerita kesalahan pada agama, kesalahan pada diri, kesalahan pada harta, pada maruah.
Kita mengumpat contohnya, kita untuk berhadapan dengan anak Adam tersebut memang tak dapat. Contohnya, orang yang kita ada dosa dalam bab agama tadi, dia sudah mati dah. Sudah mati ni, bukan kata kita kena pergi kubur dia, pegang batu nesang dia. Dok lah. Tak ada cara tu. Kita ada dosa dengan anak Adam, kita nak minta maaf, kita pergi cari dia, siapa kampung dia, keluarga dia beritahu, mati dah, ke bumi dah. Kalau begitu nak minta maaf macam mana? Pergi minta maaf kubur. Tu bukan cara dia. Bukan kata pergi kubur, pegang batu nesang, minta maaf lah saya ni. Tak ada situ. Lepas tu macam mana tu? Dia panjang pembicaraan. Ni balik pada ilmu belaka ni. Balik pada ilmu yang mana kita hamba Allah yang lemah, hamba Allah yang banyak dosa. Kita akan menghadapi situasi yang seumpama ni. Orang yang langsung tidak terfikir pun untuk minta maaf, tu dia beres je. Iwak dek je. Orang Terengganu panggil iwak dek, awak tak tahu je. Jadi hasibu anfusakum, hisablah oleh kamu akan diri kamu, tak ada bahagian tu. Tu sampai di mahsyar, menyesal yang sangat-sangat lah. Ini kita bicara mereka yang sudah insaf dan nak menyelesaikan kembali, nak selesai dosa anak Adam. Ni perkara yang berlaku dengan dosa anak Adam ni agak, mana kita kata agak, memang realiti dalam kehidupan. Jadi kita nak minta maaf, tak boleh minta maaf sebab dia sudah mati. Jadi macam mana? Ataupun mati, hidup ke mati ke dia, kita tak tahulah. Itu cerita masa dulu-dulu. Dulu-dulu ni kena ingat baik. Dulu-dulu ni, walaupun pada masa belasang, pada masa umur 20-an, malaikat kiraman katibin, raqib atid, mencatat, sentiasa mencatat. Sentiasa mencatat, dan catatan lampau, tak ada kata terpadam. Dia kalau catatan manusia ni, kalau hak lampau-lampau, kertas tu mungkin kita panggil apa? Makan bubuk ke apa? Kertas lama kan? Mungkin makan bubuk ke, makan di anak-anak ke, ataupun kertas tu jadi hilang ke. Tu hak catatan manusia. Catatan raqib atid ni bermula kita masa kita remaja tu. Masa kita sekolah, masa kita mula-mula bekerja. Kita ni banyak berhubung sesama kita. Jadi terkadang kita ada melakukan kesalahan sesama kita. Semua ni akan berhadapan di mahsyar. Jadi yang pertama kita kena minta maaf. Itu rukun dia. Nak minta maaf saya sebut tadilah. Tak dapat kerana sudah mati, kerana sudah tak tahulah hidup lagi ke mati dah ke, tak tahu dah putus hubungan. Ataupun ada dan kita memang sekapung dengan dia lah kita kata. Tapi kalau kita pergi minta maaf, cerita kesalahan kita kepada dia, akan jadi mudarat, akan jadi kelahi besar. Syarat tidak membenarkan. Tidak membenarkan kita pergi minta maaf. Contoh kalau mengumpat lah. Bila mengumpat, kita pergi jumpa dengan orang yang kita umpat, kita minta maaf, kita nyatakan apa yang kita umpat, memang sensitif sangat apa ayat yang kita kata tu. Maknanya kalau kita kata kok, memang mudarat lah kitanya. Syarat tidak membenarkan kita berhadapan dengan seseorang yang akan menimbulkan kemudaratan kepada kita. Jadi macam mana cara dia? Makna kita memang akan terikat. Dengan dosa tu kita terikat. Kita akan berhadapan di mahsyar dan keadaan kita terikat dengan dosa anak Adam tersebut. Tapi macam mana kita nak hadapi di mahsyar? Kalau kita kata dengan tidak nyadar, dengan tidak tangan kosong, ada persiapan kita macam mana? Kita perbanyakkan buat amal, kita perbanyakkan istighfar, kita hadiahkan pahala amal kita kepada mereka yang akan menuntut ke atas kita pada hari akhirah ketika hisab di mahsyar. Kita perbanyakkan istighfar kepada mereka yang ada hak atas kita, yang akan menuntut daripada kita di hadapan Allah di padang mahsyar ketika hisab. Jadi mudah-mudahan dengan pahala yang kita hadiah,
Dengan istighfar yang kita senantiasa istighfar kepada mereka ini, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati mereka, maafkan kita tanpa mengambil pahala kebajikan daripada kita. Panggil apa ni? Mudah-mudahan. Berharap kepada Allah supaya Allah buka hati orang yang kita ada kesalahan, yang kita bukan tak mau minta maaf, kita nak minta maaf tapi tak dapat minta maaf kerana beberapa sebab. Tapi nak ceritanya dosa dengan Adam, walaupun kita tak dapat minta maaf, tak lepas juga kita terikat. Tapi mudah-mudahan kita berhadapan di mahsyar, Allah tak buka hati sebab kita berhadapan kita sekarang untuk menghadapi hari akhirat, untuk menghadapi hari kematian. Kita tidak kosong, kita tidak nyadar. Kita mengikuti sebagaimana yang disusun dalam kitab-kitab ulama tasawuf. Macam mana kita nak berhadapan di mahsyar dengan orang yang pada masa sekarang memang tidak ada harapan untuk kita minta maaf. Ini semua bicara bab-bab dosa-dosa ni, berkait bab taubah. Tapi tajuk kita hisap, tak apalah. Kita bicara dahulu hak perkiraan kita sekarang sebelum kita berhadapan di mahsyar. Jadi dosa kita dengan Adam dalam bab agama, contohnya mudah-mudah kita menyatakan seseorang itu Yahudi, sudah ikut Dajjal, ikut WHO. Mudah-mudah je tuduhan kepada orang Islam yang lain. Ni kadang-kadang dalam FB lah. Dalam FB kadang-kadang mudah-mudah je tuduh Dajjal, Yahudi lah apa semua. Tu semua tu dosa kena Adam dalam bab agama. Kadang-kadang orang mengajar sendiri, orang mengajar ceritalah realiti pada masa sekarang dengan ujian daripada Allah, dengan virus COVID, alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kesemuanya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Zahirnya datang daripada kebijaksanaan seseorang manusia, zahirnya terhasillah vaksin. Itu zahir sahaja datang daripada manusia, tapi hakikinya itu semua adalah kurniaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, memberi manfaat kepada kita. Tapi kita balikkan kepada Allah, perbanyakkan kesyukuran kepada Allah. Kita hidup di dunia tempat ujian. Tempat untuk bersenang-lenang adalah selepas daripada mati. Atau dia tempat ujian. Mungkin ujian tu akan datang ujian penyakit berbentuk yang lain. Kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila diperingatkan berkaitan dengan ujian Allah, kemudian Allah Taala datangkan jalan penyelesaian yang zahirnya datang dari kebijakan manusia. Jadi terkadang ustaz yang menghuraikan berkaitan dengan kedudukan ni dituduh dalam live itu, dituduh. Ada orang komen, ustaz ni sudah ikut Yahudi. Ustaz ni sudah menjadi pengikut Dajjal. Ustaz ni berkepentingan dunia. Jaga periuk nasi dia. Sebab tu dia cakap vaksin apa. Mudah-mudah saja. Itu dosa dengan dalam bab agama. Tuduhan yang tidak sebenar, dia tidak panggil mengumpat. Itu bukan mengumpat. Itu tuduhan dan fitnah. Itu lebih besar daripada dosa besar mengumpat lagi. Mengumpat ijma' ulama' dosa besar. Tapi mengumpat ni kita kata benda sebenar akan perkara yang tidak disukai oleh orang yang kita kata. Itu panggil mengumpat. Itu pun dosa besar dah. Ni tuduh fitnah pula. Secara tuju direct kepada ustaz yang tengah menghuraikan, memberi peringatan. Tuduhan secara umum, saya duduk ceritalah. Tuduhan secara umum. Mana ulama'-ulama' ni. Sama ada ulama' dalam Malaysia, sama ada ulama' yang ada di luar dari Malaysia, kesemuanya telah terpengaruh dengan Dajjal. Telah mengikut mazhab WHO. Sudah tinggal sunnah Nabi SAW. Sudah tinggal ajaran Nabi SAW. Sudah berani merubah hukum hakam Nabi SAW. Habis ulama' satu dunia, mereka serang. Mereka kata macam-macam. Ini secara umum. Tadi secara khusus. Ustaz yang tengah mengajar berceramah tu mudah-mudah je masuk FB diserang. Ni ustaz ni WHO. Ini contoh ustaz Dajjal. Mudah-mudah saja. Seolah-olah kalau kita kata kok tak ada akhirat seolah-olahnya. Mani-mani je. Ingat baik, bukan setakat FB, itu adalah mahsyar. Malaikat kiri kanan akan mencatat.
Itu bukan mengumpat, itu adalah tuduhan dan fitnah. Ini dosa anak dan dalam bab agama. Hak ni yang paling besar sekali. Hak ni nak bertaubat, wajib kena minta maaf. Dengan haji mabrur sekalipun, tidak akan diampuni dosa kita sesama kita. Walaupun haji mabrur sekalipun. Ini kena hisap, kena kira di bulan Ramadan terutama. Tapi kita menghisap diri kita, itu bukan hanya bulan Ramadan sepanjang masa. Tapi kita nak hisap, nak hitung diri kita, pokok pangkalnya kita kena belajar. Kita kena balik kepada ilmu. Kalau dosa nak ada dalam bab diri, kalau pernah mencederakan orang, kena minta maaf. Kalau dosa dengan adan pada bab harta, kita ada hutang tak bayar, kita wajib kena segera bayar hutang, jangan kita buat senyap. Kalau kita rasa sayang nak bayar hutang, tak apalah kita bayar dengan pahala kebajikan pada hari akhirah. Oleh kerana pahala kebajikan kita banyak barangkali. Sayangnya apa? Hakikatnya bukan hak kita pun. Apabila kita berhutang, kita kena ingat, orang tolong kita pada masa kita kesempitan. Kemudian, kita bayar, kemudian kita bayar hutang apabila kita ada kelapangan. Jadi nilai contoh, nilai 1,000 contoh yang kita terima pada masa kesempitan dengan 1,000 yang kita bayar kembali pada masa kita sudah lega, sudah ada kesenangan, sama tak nilai tu? Tak sama. Sebab tu orang sanggup berhutang 1,000, bayar 10,000 dengan alung. Dia berhutang 1,000, dia bayar 10,000 dengan alung. Betul ke tak ni? 1,000 sampai 10,000 tak dah. 1,000 sampai ke 5,000 ke macam mana? Tak apalah tu. Maknanya dia berhutang 1,000, tapi nanti dia kena bayar berganda-ganda dia kena bayar. Kenapa dia sanggup? Sebab tak sama nilai 1,000 pada masa tersepit dengan 1,000 pada masa senang. Maka dia sanggup bayar berganda-ganda. Tapi dalam agama kita, dilarang sama sekali riba. Kita berhutang 1,000, kita bayar 1,000. Tapi 1,000 yang kita terima tu daripada orang tu pada masa kita tersepit. Kita kembalikan balik 1,000 tu pada masa kita sudah lega, sudah senang. Tak sama nilai. Lepas tu kata tadi, dengan alung, pinjam 1,000, bayar berganda-ganda masa lepas senang, sanggup. Sebab apa? Sebab nilai 1,000 pada masa kita kesempitan sangat besar. Dan kita kena ingat, 1,000 tu tetap milik orang. Jadi bukan milik kita. Kenapa kita sayang untuk kembalikan milik orang yang orang dengan pemurah hati tolong kita masa kita kesempitan. Fikir molek. Kemudian kita kesempitan tu lama. Janjian kita tu sudah melampaui. Tapi oleh kerana kita tidak mampu, maka yang memberi hutang wajib kena menunggu. Tidak boleh menekan. Tidak boleh memaksa. Wajib menunggu. Fanaziratun ila maisarah. Dia kena tunggu. Sampai ke kawan tu jadi mudah. Jadi sudah dapat, sudah lega. Wajib kena tunggu. Tapi dia dapat kesenangan tu bertahun-tahun kemudian. Jadi yang dia berhutang dahulu tu 1,000, walaupun sudah 4-5 tahun, bayarannya tetap 1,000. Walaupun sebenarnya 1,000 5 tahun dahulu pada masa susah, tapi susah dia berpanjangan, 5 tahun akan datang, barulah dia ada kelapangan, dia bayar 1,000 juga. Sama tak nilai 1,000 5 tahun dahulu dengan 1,000 5 tahun akan datang? Tak sama. Maknanya kalau kira kok, yang memberi hutang lah rugi. Beri 1,000 5 tahun dahulu. 1,000 tu masa dahulu, 5 tahun dahulu tu banyak mana barang boleh beli. Dibayar 1,000 ni 5 tahun akan datang. 1,000 ni kalau kita kata kok, betul tak tahulah. Macam 500 dah berapa kali. Nilai tu macam 500 dah. Maknanya kalau kira kok, orang yang memberi hutang tu rugi. Tapi tak rugi, dia boleh pahala besar di hari akhirah. Dia tak akan rugi. Dia dapat pahala besar di hari akhirah. Tapi macam mana kita boleh, kita sudah dapat kesenangan, kita buat tak tahu je. Kita cuai daripada menyelesaikan hutang kita dengan orang, itu dosa nak dalam bab harta. Kalau kita tidak bertaubah sekarang,
kita akan berhadapan di mahsyar pada masa hisab di hadapan Allah yang Maha Adil, kita akan bayar dengan pahala kebajikan kita. Muflihlah kita di padang mahsyar. Kita nak bayar dengan pahala kita habis dah. Maka dosa orang yang kita zalimi atas dunia tu, yang kita hutang tak bayar, dosa mereka akan dibubuh dalam dosa kejahatan hak kita. Bayangkan. Jadi kena kira molek. Selama umur kita ni ada, diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kena kira molek. Mati bila-bila masa. Kemudian pula, yang kita hutang tu bukan milik kita sebenarnya. Lepas daripada kita mati pun, bukan milik kita dan tidak akan menjadi milik pusaka. Sebab begitu benar. Tidak menjadi milik pusaka. Tidak menjadi tarekah. Tidak. Sebab itu milik orang. Maka anak-anak si mati ni wajib kena ambil daripada harta peninggalan tadi. Ada peninggalan yang takkan jadi pusaka tadi ni, wajib kembalikan kepada ampunnya hutang. Wajib. Tiba-tiba anak kemudian tengok, hutang ayah dia ni banyak ni. Ayah dia cuai tak bayar ni. Kalau kita adik-beradik selesai hutang, ada baki, ada balance, barulah kita bagi pusaka. Tak ada tinggal sikit habuk ni. Lepas tu macam mana ni? Kita buat senyap sudahlah. Lagi punya hutang ayah kita, bukan kita. Ayah kita mati dah. Jadi anak pun tak ambuh kembali-balik hak peninggalan harta si mati yang sebahagian adalah hutang daripada orang lain. Jadi anak pun tak ambuh kembalikan balik. Maka anak tu meneruskan pekerjaan zalim yang dilakukan oleh si mati. Yang sengaja cuai daripada membayar hutang. Lepas tu hak si mati dalam kubur tu macam mana? Kena kira-kira lah. Macam mana kita berhadapan dengan mungkar dan nakir, dengan kita menzalimi orang yang pernah menolong kita, memberi hutang pada kita pada masa kita kesempitan. Kita menzalimi pula dianya. Macam mana berhadapan dengan mungkar dan nakir. Sekarang ni sampai pada masa hisab. Macam mana kita nak berhadapan dengan orang yang kita zalimi di hadapan Allah pada masa hisab di hari akhirah. Ni kena kira belaka ni. Yang mana perkara ni akan membabitkan anak cucu kita pula kemudian. Kalau anak cucu kita tu beragama, dia pun tengok, Allah ni kita kena kira ni. Kira. Ada baki ke, tak ada baki ke. Tak apalah kita adik-beradik ni. Tapi hak orang, kita tak ambuh babik dengan hak orang pada ni. Alhamdulillah, anak kita tidak meneruskan perbuatan zalim kita. Tapi perbuatan zalim kita tetap akan berhadapan di mahsyar pada masa hisab. Itu dosa anak Adam dalam bab harta. Ni kena molek lah ni. Dalam bab harta ni, tak kena gaya. Sanggup menzalimi sesama anak Adam. Bukan sesama anak Adam, bahkan sedarah sedaging pun kerana harta sanggup dia menzalimi saudara sendiri. Sanggup menipu saudara sendiri. Jadi seolah-olahnya mati tidak ada perkiraan barangkali. Ni lah kita kena muhasabah, kena kira. Ni kadang-kadang ialah lepas daripada dahulu tu mungkin lara daripada agama. Kemudian Alhamdulillah duk majlis surah dah. Tapi dalam bab hak anak Adam, hak harta, hak hutang ni, kadang-kadang ada juga kisah-kisah yang dibuat tak tahu je. Jadi di masjid surau yang sama, hadiri majlis ilmu yang sama, tuan hutang pun ada di situ, yang berhutang pun ada di situ. Tapi awak tak tahu je. Yang berhutang senang dah. Kehidupan dia sudah nampak kesenangan. Tapi awak tak tahu je. Tak ada rasa malu apa pun, dia terserempak dengan orang yang dizalimi tadi. Yang tolong dia pada masa dia susah, tiba-tiba dia menzalimi dengan tidak bayar balik hutang hak dia pinjam tu. Yang mana kadang-kadang pelik jadinya. Ini pernah terjumpa lah. Jadi sedang pendengar ambil perhatian molek. Kita sama-sama lah. Kita sama-sama ni hamba Allah yang lemah belaka ni. Bila timbul ceritanya, yang tuan hutang tu pula jadi segang. Ustaz, segang saya ustaz nak mari masjid ni. Kenapa segang? Saya tersempok dengan orang yang berhutang dengan saya. Dia buat tak tahu je. Dah kamu segang. Kenapa? Bukan kamu yang salah. Dia yang salah. Yelah, tapi saya segang. Tiba-tiba hak yang dizalimi ni pula yang segang untuk berhadapan dengan yang menzalimi dia. Pada ni.
Tapi hak menzalimi dia tu duduk dalam masjid dah. Duduk mengaji kitab dah. Tapi dipikir macam mana? Itu hak orang, milik orang. Kamu mati pun, duit 1,000 tu tetap milik orang. Yang anak-anak kamu tidak boleh pusakai, anak kamu kena bayar kembali kepada orang yang kamu hutang tu. Wajib kembali balik. Tak kembali balik, kamu menzalimi, anak kamu meneruskan tradisi kamu yang kamu menzalimi orang yang pernah menolong kamu. Ini contoh dosa anak Adam dalam bab harta. Kalau kita nak bayar, tiba-tiba ampunnya tuan hutang sudah meninggal. Kita bagi kepada warasah dia. Bagi kepada mereka yang menerima pusaka daripada si mati, anak-anak dia lah. Mana dia mati dah. Kita pun bagi kepada warasah. Sebab apa? Sebab ianya adalah milik warasah. Sekarang ni kita berhutang dengan orang tu mati. Jadi macam mana hutang? Jadi halal. Dah. Kita wajib kena bayar kepada hak berhak menerima harta pusaka. Wajib kena bayar. Pada ni. Itu makna itu kita nak bertaubah. Ni bukan kata dah ni kita sebenarnya berhutang belum sampai masa lagi. Kita tak ada salah apa pun. Janji masa pun belum sampai lagi. Ataupun kita bayar angsuran dengan dia. Dia pun memang becang gitu dah bayar angsuran. Tiba-tiba dia mati. Mana kita kena teruskan pembayaran kepada orang yang berhak menerima pusaka. Ini kalau sebelah kita lah yang berhutang. Ni bukan hak berdosa ni sebab kita tidak cuai. Tapi kalau kita cuai, kita menzalimi, kita sengaja tak bayar, walaupun sudah mati, kita wajib bayar kepada mereka yang mempusakai harta si mati. Pada ni. Lepas tu kita minta ampun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka hati si mati itu maafkan kita kerana masa hidup dia kita melakukan kezaliman dengan bahawa kita tidak kembalikan harta dia. Tu dosa kita tetap kekal sebab kita nak minta maaf. Ampunnya duit, ampunnya hutang sudah mati. Kita akan berhadapan di mahsyar. Kita perbanyakkan buat amal. Kita sedekah jariah. Kita istighfar kepada orang yang kita ada kesalahan atas dunia. Mudah-mudahan di pada mahsyar Allah Ta'ala buka hati orang yang kita zalimi tadi itu. Maafkan kita tanpa kita kena bayar dengan pahala kebajikan kita. Itu contoh dosa dalam bab harta, dosa dalam bab maru'ah, dalam bab kehormatan. Itu akan pergi pada bicara mengumpat, fitnah, maki hamung apa semua. Jadi insya-Allah lah untuk selok akan datang saya akan sambung kembali rukun iman yang kelima, hisab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan insya-Allah lah saya akan sambung sedikit lagi lah hak berkaitan dengan dosa anak Adam. Contohnya dalam bab kehormatan, dalam bab maru'ah. Dalam bab maru'ah contohnya kita mengumpat, kita memaki, kita memfitnah sesama anak Adam. Jadi sempurna di akhir Ramadan ni. Mudah-mudahan Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa yang kita sentiasa ulangi itu diperkenankan oleh Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatikan nar. Kita minta supaya kita minta akan redha Allah dan syurga Allah, dan kita minta berlindung daripada kemurkaan Allah dan neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan doa kita tu diperkenankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat redha Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Bila dapat redha Allah, maka selamatlah agama kita. Bila dapat redha Allah, selamatlah dunia dan akhirah kita. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.